Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dirahmati Tuan Pengerusi Majlis, barisan para hakim yang sentiasa berpegang kepada kebijaksanaan dan kebenaran, penjaga masa yang tidak pernah lari dari waktunya, guru-guru dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada pagi yang ceria ini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Maafkan Ayah. Amar merupakan seorang pelajar yang ceria. Dia juga daripada keluarga yang berada. Setiap hari, dia akan dihantar oleh ayahnya ke sekolah dengan kereta mewah. Pakaian dan alat tulisnya juga semuanya berjenama mahal. Apa saja yang dihajatinya pasti akan ditunaikan oleh ayahnya. Oleh sebab itu, dia sentiasa menjadi tumpuan dalam kalangan murid-murid lain di sekolahnya. Namun begitu, Amar bukanlah seorang yang sombong. Malahan dia juga tidak memilih kawan. Amar berkawan dengan semua orang. Salah seorang kawan rapatnya bernama Haikal. Mereka belajar di kelas yang sama. Mereka sering menghabiskan masa bersama. Kring, kring. Loceng berbunyi menandakan tamatnya waktu persekolahan. Semua murid bergegas keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Amar dan Haikal pula berjalan beriringan keluar dari kelas untuk pulang ke rumah masing-masing. Amar terus menuju ke arah kereta bapanya yang sedang menunggu di suatu sudut di luar pagar sekolah. Haikal pula hanya berjalan kaki sahaja pulang ke rumah. Tiba-tiba Amar menjerit memanggilnya. Haikal, jomlah naik kereta dengan aku. Ajak Amar. Tak apalah. Aku jalan kaki saja. Jawab Haikal. Lagipun rumah aku dekat je dengan sekolah. Sambung Haikal lagi. Namun Amar yang tidak mahu mendengar alasan Haikal lantas turun dari kereta dan terus mendapatkan tangan Haikal. Sejurus itu dia terus menarik ke dalam keretanya. Haikal hanya tersipu-sipu malu. Begitulah rutin sehariannya. Pada hari persekolahan, Amar akan dihantar dan dijemput oleh ayahnya setiap hari. Tepat pada masanya. Jarang sekali ayahnya lewat. Oleh sebab itu, dia berasa amat bersyukur kerana disayangi oleh kedua ibu bapanya. Walaupun bapanya sibuk bekerja, namun tidak pernah sekalipun beliau gagal untuk datang menjemputnya. Namun, seperti kata pepatah, kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari. Begitulah kehidupan Amar sekeluarga. Kawan-kawan nak tahu tak apa yang terjadi kepada keluarga Amar? Mari kita dengar sambungannya. Pada suatu hari, seperti kebiasaan, apabila bunyi sahaja loceng tamat persekolahan, Amar bergegas keluar untuk pulang. Hatinya berbunga-bunga kegembiraan. Pada hari ini, ayahnya sudah berjanji untuk membawanya ke suatu tempat bagi menyambut hari lahirnya. Sambil berjalan, Amar teringat akan perbualan dia dan ayahnya semalam 2 hari lepas. Amar, hari lahir Amar tahun ini, ayah ada kejutan istimewa untuk Amar tahu. Kata Encik Zaki kepada Amar. Wah, hadiah istimewa. Seronoknya. Tak sabar Amar nak tunggu. Kata Amar kegembiraan. Terima kasih ayah. Sayang ayah. Ucap Amar lagi sambil mencium ayahnya. Ibunya yang hanya mendengar perbualan dua beranak tersenyum manis. Amar sememangnya lebih rapat dan manja bersama ayahnya. Masa terus berlalu. Amar melihat jam yang dipakainya. Jam sudah menunjukkan pukul 2 petang. Namun, kelibat ayahnya masih tak sampai-sampai lagi. Rungok Amar. Di mana ayah ni? Sampai sekarang pun tak sampai-sampai lagi. Rungok Amar. Amar terus menunggu dengan sabar. Amar berfikir mungkin ayahnya lambat kerana mesyuarat atau tersekat kerana jalan sesak. Selang beberapa minit, sebuah kenderaan berhenti di hadapan Amar. Maka keluarlah pemilik kenderaan tersebut. Amar melihat kelibat guru kelasnya keluar dari kereta lalu mengajaknya masuk ke dalam kereta untuk menghantarnya pulang. Namun, Amar keheranan. Tak apa, nanti sampai di rumah kamu akan tahu jawapannya. Jawab guru kelasnya dengan nada yang agak sayu. Baiklah, terima kasih cikgu.
Ucap Amar lalu masuk ke dalam kereta guru kelasnya itu. Apabila tiba sahaja di rumah, kelihatan sebuah kereta pihak berkuasa yang tertulis Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia di hadapan rumahnya. Amar terus meluru ke arah ibunya. Dia melihat ibunya sedang menangis seesak-esak. Ibu, ibu, kenapa ni ibu? Mengapa ibu menangis? Soal Amar bertalu-talu. Kenapa ayah tak datang jemput Amar? Sambung Amar lagi. Melihat akan ibunya sedemikian, Amar turut menangis. Kelihatan sosok tubuh seorang lelaki yang tangannya digari. Amar terkejut melihat keadaan ayahnya sedemikian. Amar terus meluru untuk mendapatkan ayahnya, lalu memeluk ayahnya dengan erat. Ayah, ayah, kenapa dengan ayah? Tanya Amar sambil menangis teresak-esak. Lepaskan ayah saya, Encik, pinta Amar. Ibunya hanya mampu melihat dalam keadaan sedih. Maafkan ayah. Amar, maafkan ayah. Ayah sangat menyesal. Rintih Encik Zaki dalam tangisan. Beliau amat menyesal dengan perbuatannya selama ini. Hanya kerana inginkan kemewahan, beliau sanggup mengambil jalan singkat. Akhirnya ayah Amar telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia selepas dipercayai terlibat dalam kes rasuah dan pecah amanah. Begitulah seperti kata pepatah, sesat dahulu pendapatan, sesat kemudian tidak berguna. Sejak kejadian itu, kehidupan Amar sekeluarga berubah. Amar yang dulunya seorang murid yang ceria, kini lebih suka menyendiri. Begitulah kesudahan cerita Maafkan Ayah. Kawan-kawan, pengajaran daripada cerita ini ialah kita janganlah bersikap tamak. Kerana akhirnya akan merugikan diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara juga akan terkesan akibat perbuatan rasuah ini. Dan andai sesat di hujung jalan, kembalilah ke pangkal jalan. Ingatlah, rasuah tidak akan menjadikan kita senang. Malah kita akan diburu oleh rasa takut kerana melanggar undang-undang. Ayuh kawan-kawan, rasuah dijauhi, hidup harmoni. Sekian, terima kasih.